Mufti Mansur yang lagi dikasihi para jemaah muslim-muslimat yang sudi hadir mengimarahkan Taman Ilmu Kemaisi Nur Iman pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Mursyidi bin Mustafa yang akan menyampaikan pada malam ini tentang bab tahwi. Dengan segala hormat, dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Masih kepada moderator dan yang dikasihi sidang jemaah muslimin muslimat yang hadir pada pertemuan kuliah pada malam ini. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita antara orang yang Allah Taala pilih untuk berada dalam taman ilmu. Dan insya-Allah malam ni kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan sujud sahwi sebelum kita masuk kepada sujud tilawah insya-Allah kan. Dan ini antara termasuk daripada perkara-perkara yang dibincangkan dalam bab solat kalau kita nak cari apa yang berkaitan dengan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, tuan-tuan bukalah kitab fiqh dalam bab solat. Dia akan letak kat situ. Sebab apa? Kerana bab sujud ini merupakan salah satu daripada elemen yang ada dalam solat kan. Cuma kedudukan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur itu ada sedikit perbezaan sebagaimana sujud yang biasa yang dikatakan rukun fi'li dalam solat itu sendiri. Baik, saya ulang balik sedikit sebelum daripada kita tambah beberapa perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi untuk kita habiskan topik perbincangan sujud sahwi. Saya ulang balik, sujud sahwi ini disunatkan untuk kita sujud bila mana berlakunya salah satu daripada 4 perkara ataupun lebih, maksudnya sama ada sekali berlaku ataupun berulang kali daripada salah satu daripada 4 perkara. Dan yang pertama, kerana meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Kalau tertinggal sunat hayat, jangan sesekali sujud sahwi. Boleh batal sembahyang kerana apa? Kerana ada penambahan rukun tanpa benda tersebut disyarakkan dalam agama. Kan? Maksudnya disyarakkan dalam ibadat solat. Kita pergi sujud sahwi kerana apa? Tertinggal sunat hayat. Tak boleh. Sunat ab'ad sahaja. Kan? Yang kedua, kerana melakukan sesuatu perkara yang mana tidak batal solat sekiranya dilakukan dengan terlupa. Kan? Tetapi kalau kita buat dengan sengaja, dia akan batal. Seumpama pergerakan yang sedikit ataupun pergerakan kita yang kita kata tindakan refleks kita tu kerana kita terlupa ataupun kerana termakan dengan terlupa apa yang berbaki daripada mulut kita atau terminum. Jadi itu antara perkara yang disunatkan untuk kita sujud sahwi. Kita buat kerana terlupa, kan? Maka dia takkan batal, tetapi sunat untuk kita sujud sahwi. Kalau kita buat dengan sengaja, maka dia akan batal. Tak perlu sujud sahwi lah sebab sembahyang kita dah batal dah, kena sembahyang balik. Kan? Yang ketiga, kerana membaca rukun qauli bukan pada tempat dia, selain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni dah tak boleh takbir main-main yang diniatkan sebagai takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram itu sebagai pembuka ataupun kita kata menunjukkan bahawa kita masuk dalam solat. Kan? Tetapi kalau sekiranya yang rukun qauli yang lain, kita pindahkan pada bacaan rukun qauli tersebut pada tempat yang tidak sepatutnya, sunat untuk kita sujud sahwi. Bacaan Fatihah dibaca ketika mana rukuk, ataupun bacaan Fatihah dibaca ketika mana kita dalam keadaan sujud, atau dibaca dalam keadaan kita duduk tahiyat akhir kerana terlupa dan sebagainya, maka ketika itu disunatkan untuk kita sujud sahwi. Dan tapi kalau yang bacaan sunat yang lain, bacaan sunat-sunat yang lain, yang sunat-sunat hayat itu, adakah sunat untuk kita sujud sahwi? Tak ada. Contoh, bacaan sunat ketika mana rukuk kita pergi baca ketika mana sujud. Yang ketika mana sujud kita pergi baca ketika mana rukuk. Dia tak memberi kesan kepada
batal solat kita dan kita tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, sebab kerana syak ataupun ragu-ragu meninggalkan sesuatu daripada sunat ab'ad ataupun meninggalkan perbuatan yang termasuk daripada rukun fi'li ataupun rukun qauli. Kita syak. Jadi kedudukan syak, ragu-ragu kita ini yang tak boleh diputuskan. Kita kedudukan yakin kita, maka ketika itulah untuk kita sunat sujud sahwi. Sama ada kita kata kita terlupa bilangan rakaat, kita terlupa atau kita syak bilangan rakaat, atau kita syak ni kita dah baca ataupun tidak rukun qauli dan sebagainya, ataupun kita syak kita ni buat atau tidak sunat-sunat ab'ad. Sama ada seumpama tahiyat awal ataupun bacaan kunut dan sebagainya, maka kalau kedudukan kita syak atau ragu-ragu tersebut tak dapat diputuskan keyakinan, putusannya yakin memang kita buat atau kita tak buat, maka pada masa tersebut kedudukan syak kita menyebabkan kita sunat untuk sujud sahwi. Baik. Dan sujud sahwi ini dia akan bertukar hukum daripada sunat dia akan jadi wajib. Perbuatan sujud sahwi ini dia akan jadi daripada sunat dia akan jadi wajib bila mana dua keadaan. Keadaan yang pertama, satu keadaan, iaitu ketika mana kita ini jadi seorang makmum. Kedudukan sujud sahwi ini dia akan jadi wajib. Daripada sunat jadi wajib bila mana satu keadaan saja, iaitu ketika mana kita ni sebagai seorang makmum. Bila mana kita bersama dengan imam, kita masih lagi tidak keluar daripada imam, kita mengekalkan niat kita sebagai makmum, maka ketika mana imam sujud sahwi, maka kita kena sujud sahwi. Selagi mana kalau kita kata sujud perbuatan yang dalam solat kita itu tak ada kesilapan langsung. Yang silapnya hanya berlaku pada imam. Yang berlakunya pada imam yang syak, imam yang ragu-ragu. Contoh, kan? Ketika mana kita bangkit daripada sujud yang kedua, pada rakaat yang kedua, imam nak bangun, tak baca tahiyat awal. Jadi ketika mana kita nampak dia dah nak bangun, kita pun tegur, subhanallah. Bila mana kita tegur subhanallah, imam pun perasan. Maka pada masa tersebut, dia pun duduk balik. Yang mana dia duduk tu kerana dia dah tak lebih daripada had sekurang-kurangnya rukuk. Dia tak sampai lagi. Maksudnya bangun nak bangkit pada kadar yang kita kata hampir nak bangun saja, maka dia duduk balik. Maka ketika itu imam yang salah. Kita tak buat salah pun. Maka imam sujud sahwi. Bila mana imam sujud sahwi, maka kita sebagai makmum pun sujud sahwi. Ataupun ketika mana imam itu memang tak baca langsung, dia teringat. Memang silap dia. Maka di hujungnya, maka dia sujud sahwi. Di hujungnya dia sujud sahwi, maka kita sebagai makmum, kita pun kena sujud sahwi. Maka ketika itu jadi wajib. Kerana apa? Kerana tautan kita sebagai makmum masih lagi ada. Kerana kita tidak memisahkan atau kita tak menarik atau tidak menceraikan niat kita. Niat kita masih lagi sebagai seorang makmum. Yang tak wajib bila mana kita telah niat mufarakah. Bila mana imam sujud sahwi 2 kali, dia turun je sekali tu sujud sahwi, kita tak nak ikut dia. Boleh dengan syarat. Dengan syarat kita niat mufarakah. Macam mana? Aku keluar daripada imam. Aku keluar daripada imam maksudnya aku dah tak nak ikut imam. Maka ketika itu kita pun bagi salam. Sebab apa? Sebab kita tak buat salah pun. Tidak ada masalah kan. Tetapi afdalnya ketika itu, kita ikut imam dan kita selesaikan salam bersama dengan imam sampai habis. Kan? Ini sama juga bagi kedudukan imam yang mana contoh. Imam yang mana menambah, tertambah satu rakaat lagi. Contoh sembahyang zuhur. Bila mana sembahyang zuhur 4 rakaat, tiba-tiba imam pergi bangkit pada rakaat yang keempat, jadi rakaat yang kelima. Jadi kita yang yakin, kita sebagai makmum yang yakin duduk belakang ini, imam dah lebih daripada rakaat yang wajib. Daripada 4, imam terlupa, dia pergi tambah. Jadi rakaat yang kelima, kita yang yakin kita tak boleh bangun. Kita kena duduk. Wajib kita duduk. Dan kalau kita bangun juga dalam keadaan kita yakin bahawa itu adalah rakaat yang kelima, maka sembahyang kita batal. Sembahyang imam tak batal. Sebab apa? Sebab imam duduk dalam kedudukan dia syak dan dia ragu-ragu. Dan ataupun kedudukan dia yakin ketika itu masih lagi tak cukup. Yang kita ni yakin memang dah cukup dah. Ngam-ngam dah 4 rakaat. Kalau kita ikut juga, kita dikira sengaja menambah rakaat jadi kepada rakaat yang kelima. Baik, caranya macam mana? Kita duduk saja. Kita duduk, kita baca tahiyat akhir dan sebagainya, dan kita tunggu bagi salam bersama dengan imam. Sekiranya kita masih lagi mengekalkan niat sebagai makmum. Niat sebagai makmum. Tapi kalau sekiranya kita nak bagi salam, kita tak nak tunggu imam, dan kita baca tahiyat akhir dan sebagainya, dan dah habis dah imam masih lagi duduk dalam keadaan sujud, mungkin tak masuk lagi kepada tahiyat akhir kan. Kita tak nak tunggu dah. Kan?
kita niat saja mufarakah, aku keluar daripada imam ataupun aku dah tak nak ikut imam, maka ketika itu kita bagi salam, kan? Kita bagi salam, boleh, tidak ada masalah. Boleh pilih salah satu daripada dua option ataupun dua pilihan tersebut. Maka sama juga bagi masalah sujud sahwi. Ketika mana imam sujud sahwi, maka wajib kita sujud sahwi. Dan selagi mana kita masih mengekalkan niat kita sebagai makmum. Tapi kalau kita tak nak ikut imam, maka ketika itu kita niat, aku keluar daripada imam. Dan aku keluar daripada imam ataupun aku tak nak ikut imam ataupun aku mufarakah daripada imam. Niat macam tu saja dalam hati, maka kita ini tak perlu sujud sahwi, kita bagi dia salam, maka selesailah. Itu salah satu daripada pilihannya. Maka yang daripada sunat hukum sujud sahwi tersebut jadi wajib bila mana kita ini, yang sunat itu jadi wajib bila mana kita ikut imam. Okey. Seterusnya, sujud sahwi ini disunatkan untuk kita sujud sebanyak 2 kali. Dia kaedahnya kalau kita dah sujud, dia kena sujud 2 kali. Dan sujud yang pertama terus dia turun. Terus dia turun, sujud yang pertama. Lepas tu duduk antara sujud, maka sujud yang kedua. Bila mana sujud yang kedua, lepas tu bangkit, terus bagi salam. Terus bagi salam. Macam mana kalau sekiranya kita terlupa, kita syak atau kita ragu-ragu untuk sama ada kita ini sujud berapa kali. Contoh, kita sujud yang pertama, lepas tu kita duduk antara 2 sujud. Ketika mana duduk antara 2 sujud tersebut, kita ni, aku sekarang ni dah sujud sekali atau 2 kali. Dia datang syak ataupun ragu-ragu, maka dia sujud lagi sekali. Dia kena sujud lagi sekali. Ataupun mungkin dia dah sujud 2 kali, lepas tu dia bangkit duduk duduk sebagaimana kedudukan tahiyat, nak bagi salam. Sebelum bagi salam, datangnya syak ragu-ragu dia, sama ada dia sujud tadi itu adalah sujud sekali ataupun 2 kali. Sedangkan pada hakikat dia dah sujud 2 kali kan. Tapi kerana syak dia tak dapat diyakinkan, maka dia kena sujud lagi sekali. Jadi pada hakikatnya dia umpama dia dah sujud 3 kali. Tapi tak dikira salah kerana apa? Kerana berlaku syak ataupun ragu-ragu. Dahlah dalam sembahyang itu dia dah ragu-ragu dah, mungkin berlaku kesilapan, sunat sujud sahwi. Yang masalah sujud sahwi pun dia pun terlupa juga, pun disunatkan untuk disujud sebagaimana tambahan, bukan tambah sujud sahwi, kan? Tapi kalau sekiranya berlaku berulang kali kesalahan dalam sembahyang yang kita sebut 4 sebab tadi, kan? Dia berulang kali berlaku. Mungkin rakaat pertama berlaku, rakaat kedua pun berlaku, rakaat ketiga pun berlaku berulang kali dengan kesalahan-kesalahan yang berbeza ataupun kesalahan-kesalahan yang sama yang disunatkan untuk sujud sahwi, maka sujud sahwi hanya sekali saja. Jangan berulang kali. Dan disebabkan 4 kali salah, maka buat 2 kali untuk kesalahan pertama. Lepas tu sujud lagi 2 kali untuk kesalahan kedua. Tak boleh. Batal sembahyang. Kan? Jadi dengan 2 sujud sahwi tersebut, dia dikira sebagai menutup semua kesalahan-kesalahan disebabkan yang berlaku dalam sembahyang tadi, yang berdasarkan kepada 4 sebab tadi itu. Kan? Okey, saya rasa itu saja berkaitan dengan sujud sahwi lah, sebagai kita nak refresh balik lah. Kan? Baik, kita nak sentuh sikit malam ni berkaitan dengan sujud tilawah. Dan sujud sahwi tuan-tuan, sebab apa ulama masukkan bab dalam berkaitan dengan sujud sahwi ni dalam bab solat? Kerana di salah satu daripada kesempurnaan solat. Solat kita dia akan jadi masalah. Dia akan jadi masalah kerana apa? Banyak perkara-perkara yang kita ini terlepas pandang, ataupun kita kerana kejahilan kita atau kerana kelalaian kita. Jadi daripada sudut kesempurnaan solat kita ada masalah, maka nak top up balik, nak betulkan balik, maka betulkan dengan sekurang-kurangnya dengan sujud sahwi tersebut. Jadi jangan terbiasa meninggalkan sujud sahwi. Kalau kita dah tahu memang kita ini perlu sujud sahwi, sunat sujud sahwi, sujud saja tuan-tuan. Sujud saja sahwi tersebut. Sama ada bagi sembahyang sunat atau sembahyang fardu, sama saja. Sembahyang fardu, sunat, sujud sahwi, kalau berlaku kesilapan yang kita sebut 4 perkara tadi, sembahyang sunat pun sama juga untuk kita sujud sahwi, kan? Cuma lepas daripada itulah, lepas daripada habis sembahyang, istighfar tu panjang sikit. Banyakkan, lebihkan istighfar. Kerana apa? Kerana berlakunya sujud sahwi disebabkan kelalaian kita ketika mana kita sembahyang. Kita dalam sembahyang tu lalai, kan? Atau kita dalam sembahyang itu kita tak betul-betul fokus. Maka itu antara penyebab berlakunya kesilapan yang menyebabkan kita sujud sahwi. Baik, habis. Kita masuk kepada bab berkaitan dengan sujud tilawah. Sujud tilawah saya sebut daripada awal-awal tadi sebelum ini berkaitan dengan kedudukan sujud tilawah ini, dia berlaku pada dalam sembahyang dan luar sembahyang. Beza bagi sujud sahwi. Sujud sahwi dia hanya berlaku dalam sembahyang saja. Sujud sahwi hanya berlaku dalam sembahyang saja. Sujud tilawah
dia berlaku dalam sembahyang dan luar sembahyang. Dan ini antara daripada sujud yang disunatkan untuk buat. Sujud yang disunatkan untuk buat kerana ada riwayat-riwayat berserta dengan bacaan-bacaan yang tersendiri. Kan? Sujud tilawah. Kalau sujud sahwi, sujud kerana lupa. Sujud tilawah, sujud kerana bacaan. Tilawah ni maksudnya bacaan. Sujud kerana apa? Kerana bacaan. Apa yang dibaca? Kerana kita baca ayat-ayat tertentu yang dalam Al-Quran yang ada tempat untuk disunatkan untuk kita sujud. Kan? Dalam Al-Quran ini tuan-tuan, kalau kita buka dia ada lambang masjid itu. Kubah masjid itu. Biasanya lebih kurang samalah. Mashaf mana-mana pun, cetakan mana-mana lebih kurang bentuknya sama. Kan? Cuma yang bezanya daripada sudut garis. Yang garis tu. Yang garis tu mungkin sedikit ada berbeza. Yang mashaf dulu, dia garisnya tempat lain. Yang mashaf yang dari sekarang ni mungkin tempat garisnya adalah lain. Itu lain hal lah. Tidak ada masalah. Cuma daripada sudut tanda tu mungkin sama. Bentuk dia, bentuk macam kubah itu saja. Macam masjid, kubah masjid. Dan juga kedudukannya takkan berubah. Pada tempat itu saja. Berapakah bilangan tempat sujud tilawah? Ataupun ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sujud tilawah. Ataupun kita panggil sujud sajdah pun sama juga. Sujud tilawah, sujud sajdah pun sama juga. Dalam Al-Quran ada 14. Dalam Al-Quran ada 14 tempat untuk kita sunat sujud tilawah ataupun sujud sajdah. Sujud sajdah, sujud tilawah ni macam pagi Jumaat tu lah. Sembahyang subuh yang kita baca surah sajdah tersebut. Pada tengah-tengah tu yang kita sujud sekali. Itu sujud tilawahnya. Itulah sujud sajdah, sama saja. Maka dalam Quran ada 14 tempat. Keempat-14 ini disunatkan untuk kita sujud sajdah. Cumanya tanda dalam Quran ada 15. Tanda ada 15. Tapi tempat untuk sujud sajdah ada 14 saja. Yang satu itu dalam surah Sad. Dalam surah Sad, tuan-tuan boleh tengok. Dalam surah Sad ini, di helaian pipi yang pertama tersebut, kalau tak silap saya, ada tanda tersebut. Tanda untuk tempat seumpama sujud sajdah. Tapi mengikut kesepakatan para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i kita, tempat tersebut tak disunatkan untuk kita sujud sajdah. Kerana apa? Kerana di situ adalah sujud yang menunjukkan kepada sujud syukur. Sujud syukur nisbah kita, tetapi ceritanya berkaitan dengan Nabi Daud AS. Sujud Nabi Daud itu adalah sujud taubat. Kerana itu ada satu hadis Nabi SAW, sajadaha Daud taubatan nasjuduha syukran. Sujudnya Nabi Daud AS adalah kerana sujud bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi kita ini sujud kerana bersyukur pada Allah SWT. Jadi bila mana sampai pada ayat tersebut, tak perlu kita sujud tilawah. Kan? Tak perlu kita sujud tilawah. Jadi nak buat macam mana? Nanti sampai kepada bab syukur lah. Bab syukur. Kan? Sujud syukur itu sendiri. Jadi di sini tak disunatkan untuk kita sujud. Bahkan kata ulama, siapa yang baca surah Sad, sampai pada kedudukan ayat ini, dia turun sujud tilawah. Dia turun sujud sajdah, maka batal sembahyang dia. Kerana apa? Kerana tidak disyaratkan dan tak disunatkan untuk sujud di sini. Tak disyaratkan dan tidak disunatkan untuk sujud kat sini. Pada surah Sad saja. Jadi kesimpulannya ada 15 tempat. 15 tempat tanda dalam Quran kita. Tanda kubah, macam kubah masjid untuk kita sujud sajdah. Cuma satu saja yang bukan sujud sajdah atau sujud tilawah, iaitu dalam surah Sad. Yang lainnya adalah disunatkan. Yang lain ada disunatkan. Saya tak nak baca satu-satulah. Daripada surah mana, dalam surah sajdah pun ada, dalam surah Ar-Ra'du pun ada, dalam surah An-Nahdu pun ada, banyak satu-satu. Jadi sambil buka tu kita tengoklah. Kita tengok dan kita baca. Nanti kita nak masuk dah Ramadan ini kan. Dan nak masuk Ramadan, nanti sambil-sambil kita duk baca, duk tadarus dan sebagainya, sampai sempat sujud sejadah tersebut, sunat kita sujud. Kan? Okey, itu pengenalan. Maka macam mana kita nak sujud? Macam mana kita nak sujud? Dan sebelum itu ada satu hadis. Ada satu hadis yang menceritakan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu anak Sayyidina Umar, bahawa Nabi SAW, dia baca Quran, fayaqra'u surah fiha sajadah. Dia baca Quran dan dia baca satu surah yang padanya ada tempat untuk sujud, maka fayasjudu, maka dia sujud. Wa nasjud, maka kami pun ikut sujud sekali. Kan?
hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makani jabhatihi. Sehingga seumpama tidak ada tempat untuk pakat-pakat nak turun. Maksudnya semua pakat turun. Pakat turun sujud kerana Nabi SAW sujud ketika itu. Ini dalam kedudukannya dalam sembahyang atau luar sembahyang dia berlaku. Baik. Maka bagi sujud tilawah atau sujud sajadah ini, dia berlaku dalam sembahyang dan dia berlaku dalam sembahyang. Maka hati-hati ketika mana dalam sembahyang. Ini saya nak tekankan sangat. Hati-hati ketika mana kalau dalam sembahyang. Kerana apa? Kerana perbuatan dalam sembahyang ini, dia kena ikut dia punya prosedur dia. Dia kena ikut SOP dia. Tak boleh suka-suka dan tak boleh ikut-ikut. Melainkan dengan dasar ilmu. Sebab kalau kita buat di atas dasar ikut-ikut, kalau benda tersebut salah, boleh menyebabkan batal sembahyang kita. Jadi hati-hati ya. Ini yang kita nak sebutkan. Sujud tilawah atau sujud sajadah dalam sembahyang. Yang luar sembahyang nanti kita cerita-cerita. Baik. Sebelum itu, siapa yang sunat untuk sujud tilawah? Atau siapa yang sunat untuk sujud sajadah? Orang yang sunat untuk sujud sajadah bila mana orang tersebut baca ayat tersebut. Kan? Dia baca ayat yang mana sampai kepada ayat sajadah ataupun ayat sujud tilawah. Dia sendiri yang baca. Yang kedua, dia dengar orang baca. Dia dengar orang baca. Kan? Yang kedudukan yang dengar orang baca ni sama ada dia memang betul-betul niat nak dengar. Dia perhatikan orang tu tengah baca sampai kepada ayat Quran, sampai kepada ayat sajadah tersebut, maka dia sunatkan. Ataupun dia dengar kebetulan sahaja. Bukan niat nak dengar, tapi kebetulan. Contoh, kan? Contoh dia masuk dalam masjid, contoh dia tengah kemas-kemas masjid, kebetulan dalam masjid ada orang tengah baca Quran. Ketika mana dia kemas-kemas, dia tak nak, bukan niat dia nak dengar pun, kebetulan orang tu baca kuat, dia pun terdengar. Bukan sengaja untuk dengar, kan? Kita fahamlah kan? Jadi bila mana dia terdengar bacaan tersebut, maka sunat dia sujud sajadah. Sunat untuk disujud sajadah. Ini ketika mana dia luar sembahyang lah, kan? Jadi sunat ketika mana orang tersebut dia sendiri baca ataupun dia mendengar orang lain baca. Sama ada dia dengar itu secara langsung ataupun dia dengar itu dengan cara bukan diniatkan untuk dengar, kebetulan dengar. Ini isunya sama sebagaimana dalam mengaminkan bacaan Fatihah. Kan? Bacaan Fatihah. Kita kalau dengar orang baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sunat kita sebut amin. Walaupun bukan kita yang baca Fatihah. Amin ini, sebutan amin, kita nak tambah sedikit. Bacaan amin ini, sebutan amin ini sunat bagi orang yang baca Fatihah. Orang yang baca Fatihah sunat disebut amin. Yang kedua, bagi orang yang dengar orang baca Fatihah. Bagi orang yang mana baca Fatihah dia dengar, maka sunat juga dia amin. Kan? Jadi ketika itu sebab tu bila mana kita ikut imam, kita baca imam baca Fatihah, kita aminkan. Sunat. Sedangkan kita tak baca. Imam itu lebih-lebih lagi sunat. Sebab ada hadis. Kan? Dan apatah lagi kalau orang baca dalam sembahyang, kita duduk luar sembahyang. Kan? Kita dengar saja ataupun kita dengar orang yang baca Quran. Surah Fatihah bukan ketika mana dalam sembahyang, sunat juga untuk kita amin. Kalau sekiranya, saya sebut sikit berkaitan amin sebab kadang-kadang ini salah satu perkara yang ramai kita tinggal sebab termasuk daripada sunnah Nabi sebenarnya. Kan? Contoh kalau sekiranya kita sampai ni imam dah baca Fatihah. Dan imam baca Fatihah, kita nak masuk dalam sembahyang. Ketika mana kita nak takbiratul ihram tu, sebelum takbir lagi tu, imam dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setengah ulama mengatakan kalau sekiranya kita takbir yang menyebabkan ketika mana kita tengah takbir tersebut, bacaan amin itu diaminkan bersama-sama, maka kita tak sempat untuk amin, maka kalau boleh tunggu dulu, jangan takbir lagi. Jangan takbir lagi. Maksud tunggu dahulu. Tunggu, kita amin dahulu, baru kita takbir. Sebab apa? Kita nak ambil fadilat, kelebihan dia. Maka sama juga bagi kedudukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini kalau kita yang baca, kita yang dengar, maka sunat untuk kita sujud tilawah tersebut. Baik. Sujud tilawah dalam sembahyang. Sunat. Hukum asal ada sunat. Yang jadi wajibnya bila mana kita ikut makmum. Itu saja. Dia kaedah sebagaimana sujud sahwi tadi. Bila mana kita dalam sembahyang, sunat untuk kita sujud tilawah ketika mana kita sendiri baca ataupun kita sebagai makmum yang kita dengar bacaan imam tersebut. Kita ikut imam, sujud, maka kita sujud. Baik. Cara sujudnya macam mana? Cara sujudnya ketika mana dalam sembahyang, kita sunat untuk bertakbir. Bertakbir ni maksud sebut perkataan Allahu Akbar. Tetapi tak sunat untuk angkat tangan. Okey, sekarang kita dalam keadaan qiyam. Dan
Kita dalam keadaan qiyam sampai kepada ayat yang mana sujud tilawah atau sujud sajdah, maka kita turun saja. Allahu Akbar, turun. Tangan tak sunat angkat macam ni. Tak sunat eh? Allahu Akbar, tak sunat. Tangan tak sunat angkat. Yang sunatnya hanya sebut Allahu Akbar saja. Maka terus turun Allahu Akbar daripada qiyam kepada sujud. Kan? Terus turun daripada qiyam kepada sujud. Dalam sujud tersebut kita nak baca, ada bacaan sunat dia pun boleh, kalau kita nak baca bacaan lain pun boleh. Nanti kita akan sebut. Bila mana kita dah sujud tersebut, sujud hanya sekali saja. Kita dah ma'ruf, kita dah tahu. Sujud sekali saja. Daripada sujud tersebut, dalam sembahyang ni, disunatkan untuk kita terus bangkit tanpa duduk istirahat. Duduk istirahat adalah duduk seketika. Dan daripada sujud, kita duduk seketika kejap, duduk iftirash itu, duduk seumpama duduk antara dua sujud, lepas tu baru kita bangkit kan. Itu tak sunat. Sunatnya macam mana? Sunatnya daripada qiyam tersebut terus turun kepada sujud. Daripada sujud tersebut nak bangun, nak bangkit, terus bangun terus. Terus bangun. Kan? Bangun kepada qiyam terus. Ini bagi orang yang mana mungkin tidak ada masalah kesihatan, tak sakit dan sebagainya. Bagi orang yang sakit lutut ataupun sakit pinggang dan sebagainya, dia kena duduk dahulu, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Cuma nak sebut, perbuatan kita kalau kita duduk daripada sujud, kita duduk seketika baru kita bangun, itu tak sunat dan tak sunnah. Kan? Yang sunatnya adalah terus bangun daripada sujud, terus bangun kepada qiyam. Itu kaedahnya. Dan bila mana sampai kepada qiyam tersebut, jangan angkat tangan. Allahu Akbar, tangan pergi angkat. Jangan. Tak sunat. Kaedah kita bergerak dalam sembahyang ni kena hati-hati. Kalau benda tersebut tidak disuruh ketika mana kita sembahyang, kita pergi buat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, 3 kali dan ke atas secara berturut-turut batal sembahyang kita. Jadi bayangkan kalau benda tersebut tak sunat, kita pergi buat, seumpama kita melakukan satu pergerakan, yang pergerakan tersebut bukan pergerakan yang kira dalam solat. Jadi dia bukan kira, kalau tangan dia angkat ni bukan kira satu ni. Tangan kanan satu, tangan kiri satu. Kalau benda tersebut direct bergerak, semua tidak ada seumpama pemisahnya, bimbang pergerakan tersebut akan direct, dia akan jadi 4. Boleh batal sembahyang kita. Melainkan kalau sekiranya kita tak tahu atau kita terlupa. Itu lain cerita lah. Kalau kita tahu, kita buat juga, hati-hati. Saya ulang balik. Kalau kita nak sujud sajadah atau sujud tilawah dalam sembahyang, bila mana sampai di hujung ayat. Syarat tuan-tuan, puan-puan, bila mana sampai di hujung ayat. Bukan pada tempat yang digaris tu. Bukan tempat yang digaris. Ataupun kita kata, kadang-kadang ada surah tu, dalam satu surah tersebut, ayat itu, garisan itu pada ayat yang sebelum itu lagi. Bukan di hujung ayat itu, tetapi di hujung ayat sajdah. Maksudnya tempat yang ada tanda Kaabah itu. Tanda Kaabah masjid tu. Dan tanda kubah masjid. Kat situ baru. Kalau sekiranya diturun sebelum itu, kata ulama, batal sembahyang dia. Kerana apa? Menambah sesuatu yang tidak perlu ditambah dalam sembahyang. Tambah perbuatan rukun fi'li itulah. Sedangkan tak boleh sujud situ. Dan ataupun dia baca tak habis ayat tersebut, dia pergi turun. Tak boleh juga. Dia mesti dihabiskan ayat tersebut. Baik, bila mana habis ayat tersebut, ayat, bukan surah ayat tempat yang ada tanda kubah tersebut, maka terus turun. Allahu Akbar, terus turun kepada sujud. Daripada sujud, habis bacaan sunat-sunat yang kita baca atau kita tak baca, tapi cukup dengan qadar tamak-ninah, kita pun bangkit terus. Allahu Akbar kepada qiyam. Jangan angkat tangan ketika mana nak turun, dan jangan angkat tangan ketika mana kita dah qiyam tersebut. Bangkit kepada kedudukan qiyam. Hanya bergerak tangan terus-terus, duduk kepada qiyam sebagaimana biasa. Itu ketika mana dalam sembahyang. Baik. Apakah bacaan yang sunat kita baca ketika mana kita sujud? Okey. Yang pertama, perbuatan sujud tilawah itu adalah sunat. Dan bacaan dalam bacaan sujud tilawah tersebut pun adalah sunat. Kalau sekiranya kita tidak baca, maka dia tidak menjejaskan daripada sudut sah atau tidak sembahyang kita. Tapi kalau kita baca, maka kita dapat pahala sunat. Dan apakah bacaan dia? Antaranya bacaannya adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa basarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada beberapa riwayat lain. Dan ada beberapa riwayat lain. Maka kita boleh tengoklah dalam beberapa kitab yang menunjukkan bacaan-bacaan ketika mana kita sujud
sujud tilawah. Ada yang baca sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bihaulihi wa quwwati tak ada. Ada dalam riwayat lain juga. Kan? Okey, itu satu bacaan. Ada lagi bacaan lain-lain. Imam Syafi'i mengatakan sunat kita baca subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ini ayat Quran. Ini ayat Quran. Maka dijadikan sebagai doa. Dan sebagai doa ataupun sebagai zikir ketika mana kita sujud tilawah. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Okey, itu antara yang disebut oleh Imam Syafi'i. Cuma ada satu lagi. Ada satu lagi doa. Yang doa ini ada disebut dalam riwayat hadis. Mungkin kalau sekiranya siapa yang tak pernah baca, kalau boleh cubalah baca. Hafal, baca. Sebab kita biasa sujud tilawah, terutamanya orang lelaki yang sembahyang subuh pagi Jumaat ni tu ada sujud tilawahnya. Kan? Ada sujud tilawahnya. Disebut dalam riwayat mengatakan bahawa sunat baca Allahumma aktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka dhukhran wa wada'a anni biha wizran wa aqbilha minni kama qabiltuha min abdika Daud. Itu antara yang disunatkan untuk baca. Ada dalam riwayat hadis. Riwayat hadis yang sebut doa ini. Tapi kalau tak nak baca pun tak apa. Cuma saya nak sebut, alang-alang kita dah buat tersebut, ambil dah sunnah tersebut. Kan? Macam mana kalau sekiranya berulang kali? Macam mana kalau sekiranya berulang kali bacaan sujud tilawah tersebut? Kan? Contoh, kalau sembahyang tarawihnya yang jenis bacanya adalah bacaan yang panjang. Sunat bacaan yang panjang, ketika mana kita sembahyang pada waktu malam. Jadi masa tarawih itu sunat juga kita panjangkan. Pengikut daripada dasar kemampuan kita. Baik, kebetulan kita baca itu mungkin pada rakaat yang pertama ada sujud tilawah atau sujud sajadah. Maka sunat untuk kita turun sujud. Pada rakaat kedua pun ada juga sunat untuk kita buat. Macam mana kalau sekiranya berulang-ulang kali dalam satu rakaat? Dan sebab dibaca panjang, pada rakaat pertama jumpa sujud tilawah. Pada rakaat pertama juga, lepas daripada itu sambung lagi baca, jumpa lagi sujud tilawah. Maka setiap kali jumpa, maka setiap kali itulah disunatkan untuk dia turun sujud. Setiap kali jumpa, setiap kali itulah disunatkan untuk dia turun sujud. Dan sama ada dia imam atau dia sembahyang bersendirian. Beza kalau sekiranya dia adalah makmum. Kalau dia adalah makmum, maka kalau imam turun sujud, maka nak tak nak dia kena turun sujud juga. Imam turun kepada sujud, maka nak tak nak dia kena turun juga sujud. Sebagaimana imam turun kepada sujud. Kalau dia tak turun kepada sujud, masih duduk dalam keadaan qiyam, imam dah turun dah sujud. Dia tak nak turun, lepas tu dia tahu perbuatan tersebut adalah salah, maka dia kekalkan keadaan macam tu, batal sembahyang dia. Melainkan kalau sekiranya dia niat mufarakah. Kita niat mufarakah. Sebab tu kalau kita jadi makmum, kita ikut je apa imam buat selagi mana benda tersebut tidak menyalahi perbuatan-perbuatan dalam sembahyang. Okey. Ketika mana dalam kita nak sujud sikit lagi, ketika mana kita nak sujud tilawah tersebut, dia ada 4 syarat dia. 4 syarat dia. Yang pertama kena takbiratul ihram. Ini ketika mana kita dah luar daripada sembahyang. Luar daripada sembahyang. Yang tadi dalam sembahyang, ini yang tadi dalam sembahyang, ini luar daripada sembahyang. So, sujud tilawah berlaku dalam sembahyang dan berlaku daripada luar sembahyang. Bila mana berlaku luar sembahyang, yang pertama syarat dia kita kena takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang kedua, niat untuk sujud tilawah. Ketika mana takbiratul ihram tersebut, kita niat sujud tilawah. Macam mana nak niat sujud tilawah? Kita sebut Allahu Akbar dalam hati, saja aku sujud tilawah. Ataupun saja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala. Itu je. Ataupun aku nak sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Niat lintas hati dalam macam tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sujud sekali. Sujud sekali maksudnya terus sujud. Daripada qiyam, terus turun kepada sujud. Bagi orang yang mana nak sujud ketika mana dia dalam keadaan qiyam. Dan kalau sekiranya dia tak nak bangun, berdiri, nak duduk, dia nak duduk saja. Contoh tengah baca Quran, sampai kepada tempat sujud sajadah, nak duduk, nak sujud dalam keadaan duduk, boleh. Takbir dalam keadaan duduk. Allahu Akbar. Lepas tu turun terus pada sujud. Itu rukun yang ketiga. Sekali sujud saja. Dan yang keempat bagi salam. Ini bagi orang yang mana melakukan sujud tilawah luar daripada solat. Kalau dalam solat jangan bagi salam tuan-tuan. Bagi salam dalam solat tu batal teruslah sembahyang kita. Kan?
Sebab kita bagi salam. Yang tak boleh dalam sembahyang main-main takbiratul ihram dengan salam tu kan. Kita dah bincang dah sebelum ni. Jadi maka takbiratul ihram ketika mana kita sujud tilawah tersebut, yang dalam sembahyang, lepas daripada sujud bangkit terus. Sebab tu dia tak sunat untuk duduk. Dia tak sunat untuk duduk kalau terbimbang kita ini bagi salam. Terbimbang kita bagi salam. Lepas tu kita kalau sekiranya kita dalam keadaan luar daripada sembahyang, takbiratul ihram, lepas tu niat, lepas tu sujud sekali, lepas tu bangkit, bagi salam terus. Salam sama ada sekali ataupun salam 2 kali. Boleh, tidak ada masalah. Kan? Menunjukkan bahawa kita keluar daripada perbuatan tersebut. Dan syarat-syarat kedudukan untuk kita sujud tilawah ketika mana kita luar daripada sembahyang, sebagaimana kedudukan seumpama kita sembahyang. Maksudnya, kita kena menghadap kiblat, kita kena ada wuduk, kan? Kita kena tutup aurat. Itu asas dia lah. Suci daripada haid, suci daripada hadas, apa semua tu kan. Sebagaimana syarat sah untuk solat, itulah syarat sah untuk kita sujud tilawah. Bila mana kita luar daripada sembahyang. Jadi kita tengok, kita baca-baca Quran, sampai kepada ayat sujud tilawah tersebut, kita takbir terus sujud. Sedangkan kita membelakangi kiblat atau kita tak menghadap kiblat, dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak sah. Kan? Ataupun kita tak takbir. Kita takbir maksudnya baca-baca kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ambil Quran letak tepi terus turun kepada sujud. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Sebab ketika mana nak melakukan sujud tilawah dua sembahyang, mazhab Syafi'i mensyaratkan kedudukan kita mesti masuk. Masuk dengan cara takbir. Sebab dia seumpama satu kedudukan ibadat yang khusus. Yang khusus macam mana? Sebab dia perbuatan dia adalah spesifiknya macam tu. Jadi kita tak boleh sujud terus. Sebagaimana kita kata sujud syukur, itu beza. Kan? Tapi kalau kita tengok kita tengok pergi buat umrah dan sebagainya, tengok Pak Arab tu baca sampai tempat tersebut terus sujud. Dah lah tak menghadap kiblat. Kan? Sembahyang tak ada sembahyang kita tak tahulah kan. Lepas tu tak ada takbir dan sebagainya. Itu sah, boleh. Tetapi bukan mengikut daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i syaratnya mesti takbir dulu. Takbir, dalam takbir niat untuk sujud sajadah, lepas tu dia sujud satu kali, lepas tu bagi salam. Kalau kita tengok setengah-setengah orang Arab, dia baca ayat tersebut, dia pun sujud. Bila mana sujud, dia bangkit. Tak ada salam dan sebagainya. Ini pendapat lain. Bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita buat ini, jangan buat tiru-tiru, ikut-ikut. Ibadat jangan tiru-tiru, ikut-ikut. Ibadat dia kena belajar. Ibadat dia kena belajar. Sebab bimbang benda tersebut keluar daripada perbincangan syaraknya. Itulah antara daripada benda yang dikatakan sebagai sujud tilawah. Saya rasa benda ni biasa berlaku dan biasa kita buatlah. Cuma nanti kita nak masuk Ramadan, kita banyak kali mungkin khatam Quran, kita duk buat dengan kita panggil tadarus dan sebagainya, jumpa dengan tempat sujud tilawah atau sujud sajadah ini, kalau boleh praktiklah. Sekurang-kurangnya kita dapat pahala sunnah. Dan yang terakhir yang sebelum saya terlupa, Imam Nawawi rahimallahu ta'ala dia ada sebut dalam kitab beliau dan disebut dalam kitab-kitab ulama' dalam mazhab Syafi'i yang lain, kalau sekiranya kita tidak baca, sekiranya kita tidak sujud sajadah, kita tidak sujud tilawah, maka disunatkan untuk kita ganti dengan bacaan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekurang-kurangnya baca sekali. Contohlah, kalau kita ni duk baca Quran dan kita nak khatam, kita nak kejar khatam tersebut, ataupun mungkin kita ini baca Quran yang ada tafsir yang kita ni tak ada sembahyang. Kalau mengikut daripada kaedah mazhab Syafi'i, nak sujud mesti ada sembahyang kan. Jadi kita ni tak ada sembahyang, kita tak boleh dah sujud tilawah kan. Sebab kita ni tak cukup syarat. Maka sampai tempat tersebut kita baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu terus baca, sambung balik kan. Jadi itu disunatkan sebagai ganti kepada sujud tilawah yang kita tak baca, yang kita tidak buat tadi. Baik. Itulah perbahasan berkaitan dengan sujud sajadah. Baik. Jadi saya sekadar itulah antara daripada apa yang disebut sebagai ibadat yang mana sujud yang ada dalam sembahyang, yang juga dalam masa yang sama ada luar sembahyang, yang dinamakan sebagai sujud sajadah atau sujud tilawah. Ini kerana perbuatan Nabi SAW, Nabi sendiri buat. Cuma yang membezakannya khilaf ulama' iaitu kaedah sahaja dengan syarat-syarat tadi tu yang kita sebut tadi kan.
Jadi saya sekadar itulah, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu alam, saya kembali kepada moderator. Okey, jazakallah khair Ustaz. Apa boleh kita bukakan soalan Ustaz? InsyaAllah boleh, satu dua soalan. Okey. Sebelum saya bukan kepada jemaah, sini saya ada soalan. Apakah hikmah dari sujud sahwi dan tilawah tu Ustaz? Ya, apa dia? Tak dengar? Apakah hikmah daripada sujud sahwi dan tilawah? Baik, sujud sahwi, hikmah dia adalah kerana kita nak menunjukkan penghinaan kepada syaitan ataupun iblis yang mana telah melupakan kita dalam sembahyang. Jadi itu hikmahnya kita sujud sahwi. Sujud tilawah adalah menzahirkan ubudiyah kita kerana kita baca pada tempat yang menceritakan perbuatan sujud. Dalam ayat tersebut, perbuatan sujud, maka kita mengadaptasikan benda tersebut dengan perbuatan sujud kita, menzahirkan ubudiyah kita. Wallahualam. Okey, jazakallah khair. Ada para jemaah yang ingin bertanyakan soalan daripada Ustaz? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Makcik nak tanya, walaupun kalau dah umur banyak yang lupa, kalau kita tak buat sujud sahwi tu, adakah batas solat kita? Lepas tu kita kena buat balik semula solat kita tu. Kalau kita terlupa sujud sahwi Kata makcik sedang semayang, lepas tu ada tertinggal lah macam terlupa, habis makcik tak buat sujud sahwi. Habis tu kita kena buat balik semula semayang. Baik, kalau kita terlupa dalam sembahyang, yang perlu kita sujud sahwi, lepas tu kita pun tak sujud sahwi, sembahyang kita sah. Sembahyang kita sah, tidak ada masalah. Sama juga dengan isunya kalau sekiranya orang yang sembahyang, dia sembahyang 3 rakaat. Sebab dalam sembahyang ni dia was-was, aku sembahyang ni 3 rakaat ke 4 rakaat 3 rakaat kot. Lepas tu habis sembahyang apa semua, lepas tu duduk tengah masak baru teringat lah, tadi betul lah, baru teringat 3 rakaat. Adakah perlu dia ulang balik? Tak wajib dia ulang balik. Tapi kalau dia nak ulang balik, dibolehkan ulang balik. Sebab apa tak perlu ulang balik? Sebab dia dah luar daripada sembahyang. Berbeza kalau dia masih lagi duduk dalam sembahyang. Kalau dia masih duduk dalam sembahyang, dia kena tambah sembahyang betulkan. Ataupun dia baru je bagi salam, dia teringat dengan perpisahan yang tak lama, dengan dia bagi salam dengan dia ingat tu, wajib dia tambah lagi 1 rakaat. Masuk balik dalam sembahyang, tambah rakaat. Jadi kalau sekiranya dia terlupa dengan satu perkara yang menyebabkan dia kena sujud sahwi, dia pun tak sujud sahwi, sembahyang dia sah sebagaimana biasa, tidak ada masalah. Allah. Terima kasih Ustaz. Lagi satu cik nak tanya. Ustaz nak tanya, kalau kita masuk balik tiket, kita kena takbir dulu ke? Tak payah. Dekat Masuk kita direct. dah kata masuk balik tu. Tak payah. Kita contoh Suruh sujud. Contoh macam ni, kita nak masuk tu sebab apa? Kita nak masuk sebab kita nak tambah 1 rakaat. Contoh, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengah zikir, astagfirullahaladzim, baru teringat. Tadi baru 3 rakaat. Jadi bila mana kita teringat 3 rakaat, kita terus bangun masuk dalam sembahyang. Bangun masuk dalam sembahyang, cara macam mana? Bangun saja. Bangun saja, duduk dalam keadaan qiyam, buat 1 rakaat tersebut. 1 rakaat tersebut. Lepas tu di hujungnya, sujud sahwi. Kan? Ataupun kita nak masuk sembahyang kerana kita ini terlupa nak sujud sahwi. Kita dah nak sujud sahwi. Lepas tu, lepas daripada baca tahiyat akhir, kita pun bagi salam. Lepas bagi salam tu, baru kita ingat, nak sujud sahwi lah. Terlupa tadi. Sebenarnya kita niat nak sujud sahwi. Kita pun bangun, kita pun masuk dalam sembahyang. Istilah masuk dalam sembahyang, seumpama kita duduk, kedudukan kita sebagaimana kita duduk semasa tu, kita pun terus sujud. Sujud sahwi sebanyak 2 kali, lepas tu kita bagi salam balik. Maknanya kita bangun tu kita tak takbir lah. Tak perlu takbir. Acik nak tanya lagi Ustaz. Apa tu, Acik selalu tak tahulah usia dah begini. Selalu kalau dah ambil solat kan, Acik nak semayang. Tapi kadang-kadang ada was-was tak, dah ambil salat ke belum? Dah ambil uduk ke belum? Ambil uduk balik semula. Pasal apa macam kadang terlupa. Macam mana Ustaz, tak apa ulang-ulang kali ambil uduk sebab tak ada uduk tak boleh solat kan? Okey, baik. Berulang-ulang kali ambil air wuduk memang salah satu daripada penyakit was-was kita panggil. Jadi caranya macam mana? Bila mana kita dah ambil air wuduk, kita ambil wuduk, kita pun nak pergi sembahyang,
kita nak pergi sembahyang, kita dah ambil belum air wuduk tersebut. Okey, kita istighfar dahulu, kita cuba ingat dahulu dan mungkin tengok pada anggota tubuh kita, kain kita basah. Kita pun pujuk hati kita, kita kata, ya betul, aku dah ambil wuduk dah. Cuba sedikit ingat. Melainkan memang kita tak ingat langsung. Kita tak ingat langsung bahawa kita ni ambil wuduk, maka ketika itu kita kena ambil wuduk. Kalau betul-betul tak ingat. Tapi kalau kita rasa macam kita, dah ambil dah tadi ni, dah ambil dah tadi, dan nampak macam ada basah-basah sikit, maka kita kata, ya aku dah ambil. Ini supaya kita ini tidak timbul penyakit was-was. Tapi kalau tak ada langsung, tak ingat langsung, maka kena ambil lah, wajib. Sebab kalau tak, dia akan jadi tak sah sembahyang kita. Dan kalau sekiranya penyakit was-was ini, dia makin lama makin teruk, amalkan dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sentiasa baca, insya-Allah Allah Taala hilangkan penyakit tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, Ustaz, saya ada soalan lagi sini, Ustaz. Ya. Tadi Ustaz sudah mengatakan, soalnya saya ada pernah mendengar dalam satu ceramah mengatakan seseorang itu mesti membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali bila mana terjumpa kalimah sajadah. Tapi tadi Ustaz mengatakan 1 kali. So, mana yang betul ni Ustaz? Baik. Sekurang-kurangnya baca sekali. Sekurang-kurangnya baca sekali untuk kita mengatakan menggantikan yang sujud tadi tu, yang kita tak buat sujud tilawah, maka sekurang-kurangnya baca sekali. Ada pendapat mengatakan baca 3 kali pun boleh juga. Jadi disunatkan bila mana kita buat satu perkara, kita buat dalam bentuk witir. Witirnya maksudnya ganjil. 1, 3, 5 kan. Jadi tak disunatkan banyak sangat. Jadi ada pendapat mengatakan sekurang-kurangnya sekali atau mengatakan 3 kali pun boleh dan mungkin ada juga 4 kali. Maksudnya dengan cara yang mu'tadil, pertengahan, ambil yang ganjil. Allah. Okey. Dan satu soalan daripada saya Ustaz, selalunya sebelum dalam subuh Jumaat, imam akan membaca surah sajadah. Apakah boleh dibaca zikir tersebut subhanallah walhamdulillah itu sebanyak 4 kali menggantikan dengan sujud tilawah? Baik, kalau dalam sembahyang, boleh tak kita baca dengan zikir tersebut? Baik, dalam sembahyang ini, yang afdalnya kalau kita nak buat, kita buat sujud sajadah. Kalau kita tak nak baca, kalau kita tak nak buat, boleh tak kita baca? Setengah ulama mengatakan boleh. Kerana apa? Kerana ada dalam satu hadis Nabi SAW, sembahyang itu adalah doa, zikir dan baca Quran. Jadi zikir yang kita baca tadi itu, subhanallah, alhamdulillah sampai habis, dia termasuk daripada zikir, dibolehkan. Tapi kalau sekiranya kita imam, baca hanya sekali saja. Kalau tak nak baca, tidak ada masalah, terus saja. Cuma satu lagi saya nak sebut, kalau sekiranya kita sebagai imam, kita baca mana-mana ayat sajadah yang bukan pada pagi subuh Jumaat lah, yang selain daripada subuh Jumaat, kalau ada ayat sajadah, disunatkan imam itu bagi tahu sebelum daripada sembahyang. Kerana apa? Supaya tidak timbul keceraruan di kalangan makmum. Mungkin makmum ingat imam itu tersilap. Jadi kena maklumkan. Itu antara yang disunatkan. Wallahu. Okey, jazakallah khair. Bagi para jemaah yang lain, ada tanyakan soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kan sembahyang yang himpun tu sembahyang apa Ustaz? Sembahyang kita berjalan tu? Sembahyang jamak. Okey, sembahyang jamak. Katalah contohnya gini Ustaz. Saya duduk di rumah saya tu memanglah kerja balik di rumah saya sendiri tak boleh kan. Tapi masalahnya saya ni dah duduk lama rumah anak. Dah dekat 3 bulan. Lepas tu saya balik ke rumah saya sendiri. Balik sekejap ajalah 2 hari. 3 hari. Boleh ke saya buat jamak masa tu? Okey, kena tengok dahulu yang cik ni kedudukan niatnya macam mana. Niat itu sebagai mustautinnya sebenarnya kat mana. Adakah pergi rumah anak itu semata-mata ziarah ataupun anak kata, mak duduk sini je lah. Tapi hati kita masih lagi di kampung tu kan, rumah asal tu. Kalau hati kita macam tu, kita memang nak duduk di situ, nak kita kata bahasa kita, booking rumah anak ni mungkin disebabkan kita tak sihat, nak teman anak dan sebagainya. Walaupun dalam tempoh 3 bulan ke setahun ke, bila mana kita balik rumah kita, kita dikira sebagai orang yang kembali kepada tempat asal yang mustautin. Kita tak boleh jamak. Oh, tak boleh Kita jamak. tak boleh pasal. Tak boleh. Okay. Ya. Gitu ya. Okey, terima kasih Ustaz. Satu lagi tanya Ustaz. Ya. Dalam jamak tadi yang ada Ustaz sebut, ada yang baca niat di awal permulaan kan. Ada tu semasa kita nak
dalam sembahyang. Tu jamak yang mana? Yang takhir ke yang mana? Saya Ah, keliru. Dulu ada Ustaz cakap. kalau kita jamak jamak Takhir. takdim ini kita kena niat aku jamak takdim ketika mana dalam sembahyang yang pertama. Contoh, kita Ah, tengah sembahyang maghrib. Dalam hmm. sembahyang maghrib itu kita kena niat jamak takdim. Sama ada dalam takbiratul ihram ataupun di mana-mana kedudukan. Selagi mana kita tak bagi salam. Kalau kita sembahyang jamak takdim. Kalau kita jamak takhir, maksudnya kita bawa sembahyang pertama masuk dalam sembahyang yang kedua. Jadi dalam waktu yang pertama tu kita tak sembahyang kan. Jadi dalam waktu yang pertama tu kita kena niat dalam hati, aku nak jamak takdim. Aku nak jamak takhir. Takhir. Itu wajib. Okey. Faham dah Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, ada yang ingin bertanya soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Makcik nak tanya tentang kalau kita bertadarus, pembaca yang ada tanda kubah tu, yang untuk sujud tilawah tu, dia tak sujud. Kita yang lain yang mendengar ni boleh sujud Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Sebab untuk sujud tilawah, sunat bagi orang yang membaca ataupun orang yang mendengar. Maka siapa yang sujud, dia dapat pahala sunat. Siapa yang tak sujud, dia tak dapat pahala sunat. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Puan Fatimah ingin bertanya? Okey, mungkin tak ada. Ada soalan? Okey, kalau tak saya ada satu soalan ni Ustaz. Okey, dalam pertandingan hafazan terjumpa ayat sajadah, apakah perlu dibaca zikir tersebut? Bagi orang yang dalam hafazan itu tengok pada kedudukan majlis lah. Mungkin juri tidak akan memotong markah biasanya sebab kita ambil pahala sunat dengan kita sujud. Tapi mungkin pada masa tersebut tidak ada keperluan untuk kita sujud. Mungkin kita boleh ganti dengan zikir sahaja. Sebab kita tengah menghafal tu kan. Lebih-lebih lagi dalam pertandingan. Sama juga bagi orang yang tengah dia ambil istilah syahadah tahfiz. Syahadah tahfiz ni maksudnya dia baca Quran itu dengan 30 juzuk sekaligus tanpa henti, hanya berhenti makan sahaja, berhenti solat saja. Jadi disebabkan dia nak habiskan dalam masa satu hari tersebut, dia tidak sujud sajdah. Kerana apa? Kerana dia nak ambil bacaan itu sendiri. Maka tidak sujud tidak ada masalah. Hanya boleh ganti dengan zikir saja. Dan kalau zikir pun tak ambil, macam mana? Dia tidak menjejaskan bacaan kita. Cuma dia dapat pahala sunat atau tak dapat pahala sunat. Itu sahaja. Allah. Jazakallah khair. Okey, mungkin kita buka untuk soalan yang terakhir jika ada daripada jemaah. Silakan. Okey, kalau Maaf Ustaz nak tanya. Hak yang tambah, hak yang menambah hak apa nama tu? Dia kata 3 rakaat kan. Lepas tu sepatutnya buat 4. Lepas tu dia teringat dia buat nak tambah tu. Dia kena bagi salam juga tak? Macam mana? Yang Ustaz cerita tadi, nak tambah lagi 1 rakaat tu, dia dah bagi salam. Tapi nak tambah lagi 1 rakaat tu, dia kena bagi salam lagi sekali tak? Okey. Dia sekarang dia sembahyang 3 rakaat. Lepas bagi salam dia baru teringat yang dia sembahyangnya tak cukup. Maka dia kena masuk balik dan sembahyang. Maksudnya bangun terus. Bangun, tambah 1 rakaat. Lepas tu baca tahiyat akhir. Lepas daripada baca tahiyat akhir, dia sujud sahwi dua kali. Lepas tu dia bagi salam sebagaimana biasa. Wajib bagi salam. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam sembahyang. Jadi kena tutup balik dengan salam. Kena baca tahiyat akhir lah. Kena baca sebab yang dia baca tahiyat akhir yang rakaat yang ketiga tu, yang dia ingatkan rakaat keempat tu dia kira sebagai tak valid. Sebab apa? Sepatutnya di situ bukan kedudukan tahiyat akhir. Sebab tu dia kena tambah balik, jadikan rakaat tersebut sebagai rakaat cukupkan yang 4 dan wajib baca tahiyat akhir. Lagi sekali. Yang tahiyat akhir yang dia baca itulah yang validnya. Lepas tu tambah lagi sujud sahwi.
sujud sahwi, lepas tu bagi salam sebagaimana biasa. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Cik apa baru faham tu soalan tadi tu. Okey, baik. Mungkin dah tak ada soalan daripada para jemaah Ustaz. Kita tutup majlis ini. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Yang berbahagia Ustaz Dr. Mushidi bin Mustafa atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi, yang mana sangat bermanfaat bagi kita, yang mana topik ini tak akan pandai habis Ustaz, dengan soalan-soalan dan kemusykilan. Didoakan semoga Allah memudahkan segala urusan Ustaz sekeluarga. Okey. Baiklah, semoga apa yang telah disampaikan tadi akan dapat memberi sedikit sebanyak ilmu, pengetahuan tentang bab solat dan memberi manfaat kepada kita semua. Kepada jemaah sekalian, teruskan bersama Gemah Yasin Nur Iman dengan bacaan surah Al-Rahman, Al-Kafirun dan Al-Mulk yang akan dibaca oleh Al-Fadil Imam Muda Abdul Rahman bin Haji Azmi selepas ini. Yang berbahagia Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi, jazakallah khairan, tabarakallah. Jika izinkan Allah Ta'ala, kita bertemu lagi di kuliah akan datang, insyaAllah. Fi amanillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.